Macam mana seorang anak yang sakit dan berkerusi roda ni boleh bunuh mak dia sendiri? Walhal mak dia lah yang jaga dia waktu dia tengah sakit. Ini adalah kisah pembunuhan yang telah membongkar satu rahsia sisi gelap seorang ibu yang bernama Dee Blanchard. Okey, sedikit latar belakang tentang masa. Mangsa ni bernama Dee Blanchard yang duduk dekat US. Pada umur 24 tahun, Dee ni telah mengandung anak kekasih dia lah yang baru berumur 17 tahun waktu tu. Dan disebabkan itu, mereka decide untuk kahwin. Tapi sebelum Dee ni bersalin, diorang dah bercerai sebab Dee ni kata yang suami dia ni seorang yang tak bertanggungjawab dan tak matang and abusive macam tu. Selepas bercerai tu, dia selamat melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Gypsy Rose Blanchard. Dee dengan Gypsy ni duduk dekat rumah parent Dee. So, dia membesarkan anak dia dekat situ lah. Tapi tak lama lepas tu sebab dia berpindah dengan anak dia. Dikatakan yang anak Dee ni iaitu Gypsy ni mempunyai pelbagai penyakit yang teruk macam leukemia, asma teruk, cacat kromosom, kanser dan banyak lagi lah. Jadi disebabkan penyakit yang dialami oleh Gypsy ni, dia dari kecil lagi dah pakai kerusi roda, pakai spek mata besar dan dia pun makan guna tube. Dari segi fizikal pula, Gypsy ni sangat-sangat kecil, pucat, dia botak. Gypsy ni juga kerap keluar masuk hospital dan dianggarkan sebanyak 100 kali dia masuk hospital dan buat pembedahan. Gila tak gila? Disebabkan anak dia ni sakit dan memerlukan penjagaan sepenuhnya, Dee ni terpaksalah tak bekerja dan jaga anak dia ni 24 jam. Kisah penderitaan yang dialami oleh Gypsy ni telah diketahui orang-orang terdekat Dee macam kawan, jiran tetangga. Terdapat banyak organisasi kebajikan yang ambil berat pasal diorang ni. So tak peliklah macam mana Dee ni boleh survive dengan anak dia tanpa bekerja. So dia ada sumber income daripada orang lain lah. Namun pada tahun 2005, rumah Dee ni telah musnah disebabkan bencana alam. Tapi disebabkan orang sangat-sangat simpati dengan diorang, Dee ni dapat rumah baru yang sangat-sangat besar, mewah dan ada laluan kerusi roda lagi untuk anak dia. Hasil daripada belas ihsan orang yang bagi sumbangan dekat dia. Bukan hanya rumah, kereta, duit, biaya perubatan, semua orang tanggung. Tapi sampailah satu hari ini berlaku satu tragedi yang menyayat hati yang telah mengubah hidup mereka berdua. Pada 14 Jun 2015, seorang kawan Dee yang bernama Kim, dia ada nampak satu posting yang dibuat oleh akaun Dee ni dekat Facebook. Posting tu cakap yang that bitch is dead. Dia cakap macam tu. So macam Kim pelik lah. Kenapa Dee cakap macam tu? And Kim rasa macam mungkin FB Dee ni kena hack lah kot. Tapi ada satu lagi posting yang telah dimuat naik dalam FB Dee ni yang menyebabkan Kim rasa dia tak sedap hati ni. Mesti dia kena check Dee dengan anak dia. So Kim dengan suami dia decide untuk pergi rumah Dee ni. Dalam perjalanan nak pergi rumah Dee ni, Kim pun terlah call Dee ni. Tapi tak angkat-angkat sampai sudah. So sampai je dekat rumah tu, Kim tengok rumah dia dalam keadaan yang sunyi dan masih ada kereta. Tapi tak ada sahutan dari dalam. Suami Kim ni decide untuk dia nak tengok lah dari tingkap rumah Dee ni kan. So dari tingkap tu suami Kim pun masuk and tengok rumah dalam keadaan rapi je. Tapi gelap dan sangat-sangat sejuk. Sebab rasanya diorang buka aircon seharian. Sebab itulah rumah tu sejuk sangat-sangat. Jadi diorang decide untuk buat laporan polis. Dan after polis dah dapat kebenaran untuk masuk ke rumah tu, polis cek-cek terkejut sebab polis menjumpai mayat Dee yang berlumuran darah terbaring atas katil dalam bilik dia. Tapi mayat Dee je jumpa. Gypsy tak ada. Kerusi roda Gypsy ni ada. Polis syak yang Dee ni telah meninggal beberapa hari sebelum ni dan dekat badan Dee ni ada beberapa kesan tusukan dekat bahagian punggung dan belakang leher Dee. Disebabkan polis tak jumpa Gypsy, so diorang start untuk sebarkan maklumat tentang kehilangan Gypsy. Dan waktu tu salah seorang kawan Gypsy, nama dia Aliyah, telah tahu berita tu. Waktu di soal siasat, Aliyah ni kata yang sebelum kehilangan Gypsy ni, Gypsy ada chat dia melalui
di Messenger Facebook. Dalam chat tu, Gypsy adalah bagi tahu Alia yang dia ada boyfriend. Nama dia Nick, yang duduk dekat Wisconsin. Jadi polis pun start untuk jejak based on IP address FB tu lah. Dan IP address tu menunjukkan lokasi dekat Wisconsin. Polis pun pergi dekat lokasi tersebut. Dan ternyata lokasi tu adalah rumah BF-nya Gypsy, iaitu Nick. Dan waktu diorang serbu rumah tu, ada elok Gypsy dekat situ tanpa cedera apa-apa. So polis pun startlah suspicious dengan diorang berdua ni. Dan polis buat geledah rumah Nick ni dan menjumpai apa? Diorang jumpa duit tunai yang sangat banyak. Dan ada satu bungkusan yang berisi pisau dan sarung tangan yang berlumuran darah. Disebabkan bukti tu, diorang pun buat penangkapan Gypsy dengan Nick. Waktu awal-awal soal siasat tu, Gypsy kata yang dia tak tahu pun mak dia kena bunuh. Waktu polis kata tu lah. Tapi Nick pula cakap lain. Nick kata dia yang bunuh mak Gypsy ni sebab Gypsy yang suruh. Disebabkan Nick ni dah mengaku, Gypsy ni terpaksalah mengaku juga. So Gypsy ni ceritalah yang dia dengan Nick dah bercinta 2 tahun dah. Dan kantoi lah dengan Didi yang diorang ni bercinta. Jadi disebabkan tu, Didi ni rasa sangat cemburu sebab Gypsy banyak luangkan masa lagi dengan Nick. Jadi disebabkan tak tahan dengan kongkongan mak dia ni sendiri, Gypsy ni pun plan untuk bunuh mak dia. So pada hari kejadian, Nick ni datanglah dekat rumah Gypsy dan tikam mak dia banyak kali sampai mak dia mati. Waktu tu Gypsy duduk dalam tandas dengan tutup telinga so that dia tak dengar lah apa yang berlaku. Tapi dia kata dia masih dengar jeritan mak dia. Lepas dia bunuh Didi ni, Gypsy dengan Nick keluar rumah dan pergi ke rumah Nick. Sewaktu tragedi ni berlaku, ramai yang macam tak sangka kenapa Gypsy buat macam tu kat mak dia. Mak dia ni lah sangat penyayang dan diorang tahu yang hubungan Gypsy dengan Didi ni sangat-sangat rapat. So kenapa Gypsy sanggup buat macam tu? Tambahan pula, ramai juga yang terkejut bila waktu hari perbicaraan Gypsy ni, diorang terkejut tengok Gypsy ni elok boleh berjalan. Sebab Gypsy ni kan sebelum ni duduk atas kursi roda, tapi waktu tu lah budak tu boleh berjalan rupanya. Tapi bukan tu je terkejut, diorang lagi kaget lepas dengar penerangan daripada Gypsy ni sendiri. Waktu perbicaraan berlangsung, Gypsy ni ada mendedahkan beberapa perkara yang mengejutkan orang ramai. Pertama, Gypsy ni kata dia tak pernah menghidap apa-apa penyakit pun, termasuklah leukemia, kanser apa semua, tak pernah. Itu hanyalah rekaan semata-mata yang dilakukan oleh ibu dia sendiri untuk raih perhatian, simpati dan untuk dapat sumbangan yang banyak daripada orang lain. Mak dia ni berani untuk tipu sebab mak dia pernah bekerja sebagai jururawat. Jadi dia tahulah beberapa penyakit yang boleh dia guna dan dia tahulah ubat-ubat yang apa kesan ubat ni, apa kegunaan ubat ni. Macam tu. Dan tiap kali bila Didi dengan Gypsy ni pergi hospital dan doktor mula muskil and suspicious, betulkah anak dia ni ada penyakit, mak dia cepat-cepat tukar doktor sebelum benda tu terkantoi. Kedua, dah tahu mak dia ni menipu, kenapa Gypsy diam je? Sebabnya dia telah diugut oleh mak dia sendiri. Kalau dia cakap, habis kau, kena rotan kat rumah nanti. Gypsy ni kata pernah yang dia diwawancara oleh orang, waktu tu mak dia genggam tangan Gypsy ni, macam bagi isyarat lah, jangan bercakap, biar mak dia bercakap. So mak dia dah ingatkan, kalau apa-apa orang tanya, biar mak dia yang jawab, kau diam. Ketiga, Gypsy ni botak bukan sebab leukemia. Sebabnya mak dia cakap, kamu ni kan ada leukemia, so nanti rambut kamu gugur juga. Jadi sebelum gugur, mak botakkan. Rambut dia tak pernah panjang. Mak dia tengok panjang je, mak dia potong. Keempat, orang kan terkejut tiba-tiba Gypsy ni boleh berjalan. Tapi sebenarnya sebelum ni, Gypsy ni boleh je berjalan and tak perlukan kursi roda pun. Tapi mak dia yang suruh. Sepanjang umur dia, dia jalan guna kursi roda. Sampailah hari perbicaraan tu orang terkejut tengok, lah boleh berjalan rupanya. Dan last sekali pasal tiup makanan tu. Sebenarnya Gypsy ni boleh je makan sendiri. Tapi mak dia rancang untuk, nak tunjuk yang Gypsy ni teruk. Dia pergi ke hospital, dia kata, tolong anak saya tak boleh makan. Kalau tiap kali dia makan je, dia muntah. Doktor pun pasal lah tiup makanan. So dia terpaksa makan guna tiup. Walhal dia boleh je makan seperti orang normal. Jadi disebabkan inilah Gypsy ni merana seumur hidup. Hidup dia ni hanya dikongkong dan ikut perancangan mak dia. Kena
kena tipu bulat-bulat je dengan mak dia. Jadi Gypsy ni rasa terseksa, bukan saja fizikal, mental dia pun terseksa. Jadi disebabkan itulah, bermotifkan dendam terhadap ibu dia, dia rancang untuk bunuh Didi Blanchard ni. Jadi disebabkan itu, Gypsy ni telah dihukum penjara selama 9 tahun dan dia telah dibebaskan pada tahun 2023. Dan BF Gypsy ni pula, Nick ni telah dipenjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan sebab dialah yang melakukan pembunuhan tersebut kan.